Nampaknya kita perlukan kepada ulang kaji. Aku tak ingat. Dia bukan tak ingat, dia belum menjiwai je lah. Dia dah masuk dah sikit, cuma belum terserap dia belum serap habis. Jadi file Madi tadi dia langsung buang yang tu ya. Apa dia? Dia pergi Ara'aita alladhi yukazzibu biddin. Maun kot. Maun. Ma'un. Ayuh, lagi satu. Lagi. Surah Ma'un tadi Ara'aita. Ra'aita tu domain anta. Yang ni domain dua. Ra'a ni domain dua. Ini Anas, suratul Nasr. Waraitan Cuba baca sikit. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi Ayuh ra'aita nasa ra'aita domain anta. Kalau fi'il mudhari' yara ni biasa jumpa dekat surah mana? fi'il mudhari' yara. Fi'il mudhari' dia. Selain daripada zalzalah lah. Selain daripada zalzalah. Kat mana jumpa? Fi'il mudhari' ra'i. Yarahu ahad. Surah apa tu? Surah apa tu? Itu surah yang topik pada ayat lazim tu Ustaz. Apa namanya? Banyak sebelum ni kalau fi'il mudhari' yang ni yara ni domain lain banyak tau. Yara kita jumpa. Surah At-Takasur ada. Alhaakumut takasur tu Surah At-Takasur ada. Tara tu. La tarawunna jahim. Tara. Tarawun. Kemudian dalam surah apa dia? Al-Gajah. Al-Fil. Al-Fil. Ayuh. Surah Gajah dia sebut apa? Alam tarokai. Alam taro. Alam tarokai. Takasur. Apa dia? Dalam surah Takasur la tarawun. Yalah la tarawunna al-jahim thumma la tarawunna. Dua kali taro. Sebut. Maknanya kalimah ro'a ni memang sangat banyak lah dalam Quran. Itu yang kad baru saya tu saya cuba serapkan perlahan-lahan dekat dalam kotak fi'il. Saya sebut kalimah ni. Okey, contoh fi'il madhi ro'a. Yang ni perkataan-perkataan yang biasa jumpa. Qalaqa, ja'ala, ro'a, ja'a. Yang ni semua biasa jumpa dekat dalam surah lazim. A'udzu ada mudhari' yadkhuluna fi ta'budun yukazzibu biddin wa yu'minuna. Fi'il amar sabbih wastaghfir wa shalli li rabbika wanhar. Atau fi'il majhul pula wa husyira li Sulaiman. Ruziku direzekikan, unzilat diturunkan, yulad yuzlamun turja'un dan sebagainya. Saya buat contoh sikit-sikit lah dalam kad baru. Baik, tadi kita belajar dekat dalam kad kita muka surat apa yang dalam buku tadi dia kata kalau jumpa syariah kena cari apa? Dua benda Kena cari apa lah? Sebab dan akibat. Sebab dan mesti akibat. ada sebab dan syarat akibat. dan jawab syarat. Mana fi'il syarat, mana jawab syarat dalam ayat? Fi'il syarat. Dia jawab. Ada ya amal. Dia mengerjakan perbuatan syarat.
dia? Ya'mal syarat. Dia kan perbuatan syarat, Akibat dia akibat dia dapat kebaikan. lihat kebaikan. Okey, lain? Siapa nak cuba lagi? Saya. Ah. Ayat kedua tu Ustaz. Mana? Belum. Baik, mana fi'il syarat? Mana jawab syarat dalam ayat ni? Fi'il syarat. Ya'mal. Ya'mal fi'il syarat tak? Ya'mal. Fi'il syarat, ya'mal, kalau jawab dia. Jawab dia yara. Khairu. Tu ya Roh. Yara. Okey, sekarang ni jawab syarat dia adalah yaro. Ya. Siapa yang buat, dia akan nampak. Apa yang Buatlah apa-apa pun, nanti dia akan yaro, dia akan melihat. Yang tu yang sebabkan dia adalah mematikan syartiyah. Cuba buka akad muka surat 5 warna merah. Matikan. Ungu, warna ungu. Korek. Bukan, warna merah. Warna merah. Oh, okey. Okey. Mati. Dekat bawah tu ada syartiyah, ada tak? Ada. Dia tulis apa tu? Fi'il syarat, jawab syarat. Dua-dua hujung dia baris. Mati. Ni mati ni. Tu yang mati sini. Tak apa, bagi saya nampak. Syarat dengan jawab syarat. Ni fi'il syarat. Ya'mal. Ya'mal. Tapi masalahnya yaro ni mana mati kan? Asal yaro ni macam ni. Yaro waw alif mati. Yaro dia asal macam tu. Yaro. Tapi disebabkan hujung dia ya dan ya tu memang tak ada baris pun, dah mati dah baris dia. Yaro panjang kan. Maka disebabkan asal dia dah mati, bila datang perkataan mematikan lagi benda yang dah mati, maka nak kena buat apa? Kali mati. Bila dah 2 kali mati, nak kena jadi apa tu? Buang terus. Mana buang? Ni gambar apa ni? Fi'il mudhari'. Donat. Donat. Ayu. Saya lupa letak dulu. Donat. Baik, bila dah jadi donat ya tu kita nak kena buat apa? yang Teruslah makan. Jangan buang Makan. makan ya tu. ingat Nah, tinggal macam ni. Yaro. Roh. Baik, jadi disebabkan ni adalah huruf syartiyah mematikan, macam dalam kad merah itu tu, dia matikan fi'il syarat, dia akan matikan jawab syarat. Yang ni mati ya fi'il syarat, yang ni pun mati. Yang ni dia mati dengan tu yang kalau dalam buku saya, huruf syarat ada 3 fungsi. Baik, cuba tengok huruf jazam. Huruf jazam. Apa fungsi huruf jazam? Mematikan. Fi'il mudhari'. Okey. Sebenarnya bukan sahaja mematikan. Sekejap, kita tengok huruf jazam itu dia apa. Okey. Okey. Baca. Huruf jazam. Haruf mabni yang berfungsi yang kelima lah. Fungsi dia. Okey. Kata huruf jazam adalah kata baris mati ataupun sukun lah. Sebenarnya jazam ni sukun sama lah. Fungsi dia apa? Ada 3 pula. Mematikan baris fi'il mudhari'. Selepasnya itu hujungnya berbaris hadapan. Buang nun di akhir fi'il mudhari' macam huruf nasab tadi, kecuali yang antunna dan hunna. Dan yang ketiga, buang huruf yang tadi macam ya. Ya. Macam donat tadi tu lah. Buang huruf mat. Buang huruf mat. Pengenalan budi. Ini kita tahu sikit je lah. Ini tak ada apa-apa. Okay. Baik, selesai. Kemudian kita tengok ayat yang seterusnya. Wa may ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Sama ya, tukarnya kepada syarran sahaja. I'rab dia sama. Apa dia? Kejahatan. Ayuh, syarran makna apa? Kejahatan. Ya. Dia tamyiz ya Ustaz. Sama ya, i'rab dia sama.
Cuma tukar kataan sahaja. Jadi waw tu huruf apa tu? Ataf. Huruf ataf. Ataf. Man tu apa dia? Man tu isim syarat. Syartiyah ataupun isim syarat. Ya'mal apa dia? Fi'il mudhari'. Mudhari' dhamir wa. Wa jadi apa? Fa'il. Fa'il. Amal apa dia? Ya'mal ni madhi dia bunyi apa? Wah. Amal. Amal. Wah. Lalu. A'mal. Amal. Yang beramal. Bukan, kalau madhi dia bukan amal. Amila. Amila. Baris tengah dia baris bawah. Amila ya'lam. Amal. Wa amila salihah. Surah Al-Kahfi kan? Apa dia? Dalam surah Al-Kahfi. Ayo. Amilan salihah. Amilan salihah. Wa amila amalan salihah. Wala tusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Mati. Faman yarju liqa'a rabbih falya'mal. Yang tu bukan, yang tu ya'mal dia pakai mudhari'. Falya'mal amalan salihah. Tapi ada pada kalimah amila asal. Dia bukan semua baris atas lah. Selalunya kan madhi kan baris atas kan. Zahaba, roja'a. Tapi ada perkataan yang tengah-tengah ada baris bawah. Contohnya yang ni macam minum. Minum apa bahasa Arab? Minum. Syariba. Ayuh, sama macam amil. Riba. Hamida. Hamida. Tariba. Tenang aja. Lalu Allah kata siapa yang melihat walaupun sebesar zarah, maka kejahatan dia akan melihat. Tetapi saya nak ingatkan bahawa amal ini tidak ada kaitan dengan syurga. Tidak ada urusan. Tulis kat situ. Amal tiada urusan dengan syurga. Tapi Allah nak tengok je. Sebab takut kita tengok amalan. Amal Dia kalau buat macam ni dapat macam ni dah. Dengan syurga tu. Tapi kalau untuk motivasi bagus. Macam kitab Fadilat Amal kitabnya tu. Apa tu? Tabligh. Yang tu bagus untuk motivasi awal. Sebab bukan semua manusia kena ada cara-cara dia lah. Tapi penghujungnya kita kena bagi tahu bahawa amalan itu tiada urusan dengan syurga. Tapi kalau nak redha Allah kena ada amal juga. Tak, redha Allah bukan amal tu tetapi melakukan apa yang Allah suruh. Allah suruhlah dengan ikhlas. Allah kata barang siapa yang mengerjakan kebaikan setimbang debu pun, maksud dia contohlah, setimbang debu pun nescaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun setimbang debu sekalipun, nescaya Allah akan melihat. Ataupun dia akan melihat dia tu lah sini. Dia tu Allah Ustaz. Bukan dia tu Allah, Tak. dia tu orang tu. Ya, orang tu. Orang yang melakukan tu lah. Allah bagi kita tengok. Kau tengok ni kau buat apa, aduh masak. Di dalam kedua ayat tersebut disebut zarrah supaya lebih jelas dan lebih popular, artinya adalah debu. Padahal zarah adalah lebih halus daripada debu. Zaman moden ini setelah menyelidiki atom. Dulu yang paling kecil sekali atom, betul tak? Paling Atom. kecil. Arab panggil jauhar. Oh.
Jauharul fardi. Kalau jauhar yang besar tu dah jadi permata dah. Tapi kalau jauharul fard maknanya adalah debu zarah-zarah. Dia bukan atom. Dulu orang ingat atom paling kecil. Tiba-tiba jumpa lagi kecil daripada atom tu. Proton, neutron, apa? Ton-ton belakang. Neutron macam ada tonton. Ada belakang-belakang dia ada ton-ton lah. Boleh? Jadi ahli-ahli fizik Arab menyebut juga zarah itu sebagai jauharul fard. Okey, sama. Benda yang sangat halus dan tidak dapat dibahagikan lagi. Lantaran itu boleh juga kita ertikan barang siapa yang mengerjakan walaupun setimbang atom kebaikan, maka dia akan melihatnya. Jadi bukti bahawa tidak ada satu pun yang tersembunyi di sisi Allah dari hal amalan manusia, kegiatan hidupnya supaya dibalas dan diganjari dengan setimpal dengan perbuatannya. Lalu Syekh Muhammad Abduh di dalam tafsir menegaskan ayat ini telah menyatakan bahawa segala amalan dan usaha baik dan buruknya, besar dan kecilnya akan dinilai Allah, baik yang berbuat itu orang yang beriman ataupun orang yang kafir. Tegasnya lagi, amalan kebaikan orang yang kafir dihargai Tuhan meskipun dia dengan demikian tidak terlepas daripada hukuman kekafirannya. Syekh Muhammad Abduh cakaplah. Maknanya galakan membuat kebaikan ni bukan Muslim sahaja tetapi non-Muslim pun. Allah akan tunjukkan, tapi kalau dah kafir. Jadi dekat dalam surah ni beliau kemukakan sebuah ayat iaitu Syekh Muhammad Abduh dalam ayat Al-Anbiya ayat yang ke-47 bahawa di hari kiamat itu alat-alat penimbang akan diletakkan dengan sangat adil sehingga tidak ada satu pun diri yang teraniaya walau sebesar biji daripada hama. Hama besar mana? Ataupun dia kata bukan hama tu, telur hama. Semuanya akan dipertimbangkan. Maka tersebutlah bahawa Hatim Ad-Sa'i, dermawan Arab beragama Nasrani yang terkenal di zaman jahiliyah, akan diringankan azabnya di neraka kerana di kala hidupnya dia sangat dermawan dan sebagainya lah. Itu qaul dia. Tersebut di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah pernah mengatakan bahawa surah Iza Zulzilat ini adalah setimbang dengan separuh Al-Quran. Balik surah Zalzalah. Kemudian Qul huwallahu ahad adalah 1/3 daripada Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun setimbang dengan 1/4 Al-Quran. Mari kita camkan dan fikirkan, renung mengapa Rasulullah menilai surah ini sedemikian. 1/2 surah Al-Zalzalah dekat dalam Quran. Kalau surah Al-Ikhlas 1/3. Kalau yang surah Al-Kafirun 1/4. Al-Kafirun. Jadi Prof pun mengatakan bahawa cuba renung-renungkan kenapa Allah cakap macam tu. Kenapa Nabi cakap macam tu. Baik, kita masuk kepada mukaddimah surah seterusnya. Kita baca mukaddimah sikit lah. Ini yak maju. Tadi Amila tadi kalau mudhari' dia yak malu kan? Yak malu. Sama macam syaribah, mudhari' yashrabu, ra pada atas. Okay.